Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah 2 minggu, okey, Azzi tidak bersama-sama korang dalam Friday Talk. Alhamdulillah untuk minggu ni Azzi dah kembali guys. Minggu lepas kita dah bagi peluang pada SFR Ika, okey, untuk sampaikan Friday Talk. Okey, dia dah melepasi cabaran beliau untuk live bersama-sama dengan Fifa Rasul Family. Okey, tahniah untuk SFR Ika. Tapi untuk minggu ni Azir kembali semula. Okay, janganlah frust pula kan. Ada yang frust kan, lama dia lagi. Macam tu kan. Janganlah frust. Okay, minggu ni korang bersama-sama dengan Azir lagi. Okay. So kalau korang request nak live dengan Ika pula lagi, korang boleh komen kat bawah. Tak nak Azir dah untuk Friday Talk. Nak Ika. Okay, boleh. Nanti kita akan request balik Ika untuk bersama-sama dengan kita untuk Friday Talk. Okay. So untuk minggu ni sabar dulu, okay? Akan bersama-sama dengan Azzi lah minggu ni. Okay? Tak apalah, kita tukar-tukar orang lah kan. Barulah tak nampak macam, alah, sama je dia ni kan. Macam tu, okay? So, untuk minggu ini, nak terus je masuk. Lupa nak tanya, korang semua apa khabar? Lupa pula, terus je nak mula. Saya dah excited dah, nampak tak ada buku-buku kitab-kitab ni nak cerita kat korang pasal malam ni kan. Korang semua apa khabar? Azzi Alhamdulillah, sihat, ceria. Alhamdulillah hari ni. Seronok sangat hari ni. Korang semua apa khabar? Macam mana keadaan hari ni? Adakah semua orang dalam keadaan yang ceria? Kenalah ceria-ceria kan. Walaupun kita dah malam ni, esok pula weekend kan. Ceria lah. Okay. Okay. Dah ready ke? Siapa yang tahu tajuk kita malam ni apa benda? Okay. Untuk malam ni, kita nak bercakap tentang, dia lebih kepada orang kata mitos lah. Mitos-mitos dalam perniagaan. Okay, mitos dalam perniagaan. Mitos ni apa benda? Benda yang macam kita selalu dengar, tapi sebenarnya benda tu tak betul pun. Dia sekadar orang kata, orang selalu cakap tapi benda tu sebenarnya tak betul. Okay, mitos. Okay, apakah agaknya mitos-mitos dalam perniagaan? So far untuk malam ni Azzi ada listkan dalam berapa ni mitos-mitos dalam perniagaan, ada 6. Malam ni akan ada 6 poin mitos-mitos dalam perniagaan. So semua orang dah ready. Harap ni semua orang sediakan buku, sediakan pen, okay, supaya semua orang boleh share nanti learning point dekat FB ni lah. Azzi nak tengok semua orang share apa yang korang dapat sepanjang Friday Talk pada malam ini. Okay, kongsikan ramai-ramai. Okay, macam mana cara nak kongsikan learning point? Korang ambil poster yang Azzi letak tu, poster Friday Talk tu, okay, sebelah macam ni. Sebelah lagi korang punya gambar learning point, ataupun korang just letak poster korang, ataupun korang just buat caption itu adalah learning point lah, apa yang korang dapat. Mungkin korang boleh screenshot juga live yang sekarang ni ke. Okay, macam tu cara untuk share learning point. Okay, so korang tulislah learning point Friday Talk berapa hari bulan. Okay, so korang pun tulis 1, 2, 3 apa yang korang dapat lah daripada talk pada malam ini. Okay, cun tak cun? Alright, so kita pun nampak dah mata tu dah semakin ramai. Thank you so much untuk semua yang sudi join Friday Talk pada malam ini. So kita boleh mulalah. Semua orang dah ready Alright, so untuk tajuk kita pada malam ini, kita nak bercakap tentang mitos-mitos dalam perniagaan. Okey, apa itu mitos dalam perniagaan? Yang pertama, okey, mitos yang pertama. Okey, apa dia agaknya mitos yang pertama? Kita akan selalu orang akan selalu cakap macam ni. Okey, dialog ni tak tahulah, mungkin korang sendiri pun pernah juga sebut dialog ni, ataupun mungkin pernah dengar kawan-kawan sekeliling kita yang bercakap. Contoh dia akan cakap macam ni. Aku rasa aku ni memang tak ada bakat berniaga. Aku jual apa benda pun tak menjadi. Hari tu aku jual tudung, tak ada orang nak beli. Lepas tu aku jual cokoja, tak ada pun orang nak beli. Aku jual seluar, tak ada orang nak beli. Aku tengok si Ali tu senang je menjual. Dia jual apa pun orang beli. Dia jual buah pun orang beli. Dia jual bantal pun orang beli. Dia jual tudung orang beli. Semua orang beli, laku. Dia memang ada bakat lah berniaga. Aku ni memang, aku give up lah. Aku tak boleh lah berniaga, tak ada bakat. Itu adalah mitos yang pertama. Apa dia mitos yang pertama?
Orang selalu beranggapan bahawa bila nak berniaga ni perlukan bakat. Okey, itu adalah mitos yang pertama. Berniaga perlu bakat. Okey, mitos yang pertama, berniaga perlu bakat. Okey, jadinya persoalannya, adakah benar berniaga ini memerlukan bakat? Okey, betul ke tidak kalau kita nak berniaga kena ada bakat? Kalau kita tak ada bakat berniaga, tak jadi. Betul ke? Macam menyanyi pula kan. Kalau bakat ni, okey, dia kena bezakan, okey. Berniaga tidak memerlukan bakat pun sebenarnya. Okey, berniaga tidak memerlukan bakat. Okey, tapi kalau dari segi macam kita kena ada kemahiran, skills, ada ilmu-ilmu perniagaan tu dia lain. Okey, bakat ni benda yang macam yang semula jadi tau. Benda yang semula jadi ada dalam diri you. Tapi sebenarnya tak perlu. Berniaga tak perlukan bakat. Okey, yang kita perlu adalah skills, kemahiran dan ilmu-ilmu perniagaan tu ya. Dan benda tu kalau you tak ada sekarang ni, tak ada ilmu, tak ada kemahiran sekarang ini, tak apa. Sebab benda tu kita boleh belajar dari masa ke masa, okey? Benda tu kita boleh belajar, kita boleh improve kita punya skills, kita boleh improve kita punya ilmu. Memang tak ada penghujung pun ilmu bisnes ni. Kita memang kena sentiasa belajar dan belajar. Tapi bakat tidak, okey? Tidak perlu bakat pun sebenarnya untuk berniaga. Lainlah kalau orang kata menyanyi kan, contohlah menyanyi. Menyanyi tu ya bakat lah. Nak jadi penyanyi memang kena ada bakat. Nak jadi pelakon kena ada bakat. Kalau tak jadi pelakon kayu, kan? Kalau tak jadi penyanyi yang sumbang, macam tu. Benda-benda tu even sebenarnya suara kita pun kita boleh bentuk kan, ada kelas vokal dan sebagainya. Tapi kecuali yang memang betul-betul orang kata buta nada tu, memang dia tak boleh nak bentuk dah suara dia. Tapi kalau kita ada tone tu, okey. Tapi masuk kelas yang banyak, okey, jumpa cikgu yang betul, insya-Allah kita boleh jadi penyanyi juga. Nampak tak beza bakat dan juga skills? Okey, bakat tu tak penting pun sebenarnya dalam bisnes. Bakat tu ke tepi. Okey, yang penting semangat kita memang nak bisnes dan juga kita perlu ada skills tu lah, skills kita, kemahiran kita dan kita punya ilmu. Okey. So kalau tak perlu bakat, kita perlu apa? Macam tadi tu lah. Kita perlukan kemahiran. Okay? Kita perlukan critical thinking. Orang yang bisnes ni perlu ada critical thinking. Mestilah kita ni orang yang boleh, orang kata mudah ditegur, boleh menerima teguran. Kita ni mestilah orang yang berdisiplin. Kita mestilah orang yang punctual. Kita mestilah orang yang menjaga attitude kita. Kita mestilah orang yang tak sombong. Kita mestilah orang yang berani untuk tunjukkan diri you. Cakap, okey, saya sekarang ni tengah bisnes seluar FIFA Rasul. Macam tu. Barulah orang nampak you tengah bisnes kan. Kena berani. Okey. Bisnes perlu orang yang pandai pujuk orang lain. Ataupun bisnes ni orang yang kena pandai manage you punya financial. Itu benda-benda penting. Dan benda-benda tu you tak payah risau. Okey, benda-benda tu kita boleh belajar dari masa ke masa. Okey, tak perlukan bakat. Ataupun satu lagi orang selalu cakap, kalau nak berniaga ni mesti kena ada orang kata belajar dalam bidang bisnes dulu. Baru kita boleh jadi business woman yang berjaya. Kan biasa orang cakap macam tu kan. You okey lah, you ada latar belakang bisnes kan, you ada master in business ke apa benda kan. So macam sebab tu lah awak boleh berjaya. Macam tu. Tapi sebenarnya tidak. Okey. Bukanlah nak kata education dalam bisnes tu tak penting untuk jadi businessman ataupun businesswoman yang berjaya. Tidak. Okey, betul juga. Ilmu tu kan penting. Itu sebagai orang kata add on value lah untuk kita kan. Bila kita compare kan, kita peniaga yang berilmu, macam kita ada education, ada kita punya sijil kita kan dalam bisnes. Compare dengan orang yang biasa lah. So kita ada kelebihan lah dekat situ. Tapi tak semua pun orang yang ada sijil, ada kelulusan dalam bidang bisnes pandai berniaga. Okey? Tak semua. Jadinya itu bukanlah satu faktor yang sangat-sangat penting lah untuk memastikan you tu berjaya ataupun tidak. Itu bukan satu orang kata benchmark untuk menentukan you boleh berjaya ke tak dalam bisnes. Bakat ataupun kelulusan bukanlah orang kata point utama dalam menentukan yang kita ni akan berjaya ataupun tidak dalam bisnes. Yang paling penting yang tadi tu lah yang Aziz sebut tadi, kena ada disiplin, attitude kena betul. Okay, boleh menerima teguran. Lepas tu kita ni kena orang kata critical thinking. Kita kena pandai fikir macam mana kita nak tackle customer kita. Okay, kena berani, kena yakin. Itu yang penting dalam untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya. Tapi semua tu kita boleh latih. Okay, boleh latih. Bila kita selalu buat,
Okay, kita akan jadi yakin. Bila kita selalu, kita join kelas-kelas, kita akan tahu. Kita akan dapat skill-skill tu. Okay? Dapat tak? Alright, itu adalah mitos yang pertama. Okay, mitos yang pertama, berniaga tak perlu pun sebenarnya. Okay, berniaga tak perlukan bakat pun. Okay. Okay, mitos yang pertama tadi, berniaga perlukan bakat dan juga kelulusan. Itu adalah salah lah kan. Nama pun mitos kan. So salah. Okay, mitos yang pertama salah. Okay, bukan perlukan bakat, tapi kita perlukan ilmu. Okay, dapat jelas tak poin yang pertama? Okay, jelas Okay, poin pertama clear. Kita masuk pula poin yang kedua. Apa agaknya mitos dalam perniagaan yang kedua? Okay, mitos dalam perniagaan yang kedua adalah, okay, sebelum Azzi masuk kepada poin mitos ni, Azzi nak tanya, okay, nak tanya pula pendapat korang. Tapi ni bukan ada isu perkauman ke apa, okay, just nak tanya. Cuba korang, yang korang selalu dengar antara kaum Melayu, kaum India, ataupun kaum Cina, ataupun kaum yang lain-lain kaum yang mana yang selalu dikaitkan dengan mereka ni pandai berniaga? Kita selalu sangat dengar. Kaum mana yang kita selalu macam dengar, oh yang dia ni memang pandai berniaga? Kaum Cina, betul tak? Kita selalu sangat dengar orang cakap, oh orang Cina memang dah pandai bisnes. Macam tu kan? Lepas tu sebaliknya apa pula? Orang Melayu malas, tak pandai berniaga. Itu adalah mitos yang kedua. Mitos yang kedua yang orang selalu sebut, orang Melayu malas, tak pandai berniaga. Itu mitos yang kedua. Betul ke orang Melayu ni malas, tak pandai berniaga? Betul ke? Tak betul. Tak betul, okey? Tak betul. Salah, okey? Bukan orang Melayu tak pandai berniaga. Bukan orang Cina pandai berniaga, orang Melayu tak pandai berniaga. Tidak, okey? Oh, ini bukan ada isu perkauman, okey? Siapa-siapa yang ada kaum lain kat sini, tak, kita just nak cakap mitos. Okay, orang yang selalu sebut kaum mana-mana pun pandai berniaga. Tak kisahlah orang Melayu ke, Cina ke, India ke, lain-lain kaum ke, semua pun pandai berniaga jika kena cara dia. Okay, kaum mana-mana pun tak pandai berniaga jika tak kena cara dia. Okay, biasanya orang akan cakap orang Cina pandai berniaga sebab diorang lebih kepada yang besar-besar tau, macam komersial lah punya. Okay, diorang banyak terlibat dalam bisnes yang besar-besar, company besar-besar. So nampak macam diorang ni lebih maju. Sedangkan macam orang Melayu kebanyakannya dia menjual yang kecil-kecilan kan. Contoh cuba kita tengok yang jual nasi lemak tepi jalan, yang jual keropok leko, yang jual air teh, yang jual apa, ni sebut makanan yang kita suka ni, yang jual taco kan, takoyaki, yang jual buah-buah, durian, manggis, apa semua kat tepi jalan tu siapa? Orang Melayu kan, banyak kan. Banyak orang Melayu. So nampak tak, orang Melayu ni sebenarnya pandai berniaga. Cumanya kita ni lebih kepada yang kecil-kecilan. So tak nampaklah macam wow sangat kan. Tapi kan ada orang Melayu yang tersenarai di dalam 7 antara 10 orang yang terkaya dekat Malaysia kan. Siapa tu? Kan ada. Siapa kata orang Melayu tak pandai berniaga? Kita ada contoh-contoh, kita ada Tan Sri Syed Mohtar Al-Bukhari, Tuan Al-Ustaz, kan, Syed Mohtar Al-Bukhari. Orang Melayu, dia tersenarai di antara 7 orang terkaya di dunia. Kan orang Melayu kan, pandai bisnes. Okay, selain daripada tu kita ada Datuk Wira Dr. Haji Amir Ali. Siapa tu Datuk Wira Dr. Haji Amir Ali tu? Dia adalah orang yang Maidin tu, jenama Maidin tu. Semua orang pernah pergi Maidin kan. Dia lah orang kuat Maidin tu. Kan, dia lah pengasas Maidin tu. Datuk Wira Dr. Haji Amir Ali. Nampak tak, ada banyak sangat dah cawangan kat seluruh Malaysia ni, Maidin ni. Itu kira orang Melayu pandai berniaga lah tu. Lepas tu kita ada Datuk Haji Ramli. Datuk Haji Ramli ni siapa Datuk Haji Ramli? Burger lah tu, burger yang kita selalu makan tu, burger Ramli tu, nampak tak? Itu semuanya orang Melayu, orang kita kan, orang Melayu lah. Menunjukkan orang Melayu, mitos yang kata orang Melayu malas dan tak pandai berniaga ni adalah mitos yang salah. Okay, kena buang persepsi tu jauh-jauh. Okay, kena buang perasaan ataupun pemikiran yang orang Melayu tak pandai berniaga. Bukan, okay. Itu semua mindset kita. Kalau kita rasa macam orang Melayu tak pandai berniaga, so kalau kita buat perniagaan pun akan jatuh juga. No, okay, tidak. Okay, semua orang, tak kisahlah kaum apa, tak kisahlah agama apa, itu bukan penentu kejayaan bisnes kita. Okay, sama juga macam tadi tu. Sebenarnya, bukannya orang kata kaum ataupun bakat ataupun kelulusan, itu tak ada kena-mengena.
tak ada kena-mengena dengan ataupun tidak menjadi penghalang ataupun tidak menjadi booster pun. Okey, tak menjadi booster pun untuk kita punya business tu. Yang penting diri kita sendirilah, diri kita sendiri. Tak kisahlah kita ni kaum apa, tak kisahlah kita ni ada kelulusan apa, tak kisahlah kita ni latar belakang macam mana. Tapi kalau kita memang nak bisnes, memang nak berjaya, mindset kita nak berjaya, insya-Allah kita akan berjaya. Okey, mindset kita tu penting. So mitos nombor 2 pun salah. Okey, mitos nombor 2 pun tak boleh pakai. Okey, jelas tak? Mitos yang kedua. Okey jelas Okey, so far kita dah masuk ke mitos yang kedua. Okey, pertama tadi berniaga berkaitan dengan bakat kan. Mitos pertama, orang cakap berniaga perlukan bakat, berniaga perlukan kelulusan. Okey, salah. Okey, mitos yang kedua pula, orang Melayu tak pandai berniaga, orang Melayu malas pun salah. Okey, tak kisahlah kita ni orang kata orang mana pun kan. Ataupun mungkin ada orang cakap mungkin sebab dia ni dah orang kata keluarga dia keluarga bisnes. Okey, daripada mak ayah dia lagi dah ada company kan, Megah Holding kan. So sebab itulah anak dia pandai berniaga macam tu. Tak juga. Okey, dia bukannya macam iman boleh diwarisi macam tu, tak. Okey, dia tak kisahlah mak ayah atau nenek kita pandai berniaga pun, kalau kita sendiri sebagai pewaris kepada perniagaan tu pun memang tak ada minat, memang tak ada orang kata passion nak berniaga, memang tak orang kata tak memberikan sepenuh hati pun pada bisnes tu, tak akan menjadi juga adik. Okey. Okey, dia bukannya berkaitan dengan orang kata keturunan bisnes ke apa ke tidak. Itu cuma bonus lah. Okey, kalau kita ada kelulusan, bonus. Kalau kita ada bakat, bonus. Kalau kita ada keluarga yang berlatar belakangkan bisnes pun, itu adalah satu bonus lah untuk kita kan. Supaya kita macam orang kata dah ada guide dia macam tu. Okey, tapi yang mana tak ada pun semua tu bukan bermaksud kita ni tak boleh nak berjaya dalam business. Alright? Okay, good. Settle untuk 2 mitos. Kita masuk mitos yang ketiga. Semputlah bercakap, ya Allah. Okay, kita masuk mitos yang ketiga. Okay, jelas ke? Okay, kita masuk yang ketiga Boleh tak masuk yang ketiga terus? Okay, mitos yang ketiga. Okay, biasanya kita akan mindset orang. Okay, ini mitos yang ketiga. Bisnes boleh cepat kaya. Bila buat bisnes boleh cepat kaya. Itu adalah mitos yang ketiga. Bisnes ni nak kaya, nak cepat kaya. Sebab tu dia buat bisnes. Okey, kita ni kebanyakannya sekarang ni, kita ni selalu orang kata dimomokkan dengan usahawan-usahawan yang orang kata baru meningkat naik ni, dengan diorang tunjukkan diorang punya diorang show offkan diorang punya kereta besar, rumah besar, duit banyak, berkepuk-kepuk macam tu kan, pegang dalam wallet macam tu, duit berkepuk-kepuk. Okey, kita selalu nampak yang macam tu. Okey, sejadinya kita yang orang kata baru setahun jagung ni, kita terus je macam mengharapkan, oh aku buka bisnes ni aku nak kaya sama macam tu, nak kaya sama macam tu. Okey, perasaan orang kata impian nak kaya tu boleh kan, kita mestilah kena ada target kan selalu kita cakap kan, kena ada target. Target kita nak kaya, okey, tak apa. Tapi mindset kita tu, kita punya orang kata niat kita tu kena perbetulkan. Bukanlah orang kata berniaga ni sebab nak cepat kaya. So bila you punya minda kata you berniaga nak cepat kaya, bila you tak kaya, you give up. Okey, bila tak kaya jadi give up. Sebab you punya mindset kata nak berniaga ni sebab nak cepat kaya. So bila dalam setahun berniaga tak nampak macam terus kaya, tak nampak hasil banyak, dah give up. Okey, terus nak cari benda lain. You kena faham, okey, kalau kita ni nak cepat kaya, you nak commission tinggi. Biasanya orang nak cepat kaya ni, dia cari yang commission tinggi tau. Dia cari yang commission tinggi. Bila commission tu tinggi, memerlukan barang yang mahal, memerlukan barang yang tinggi juga harganya untuk you menjual, dan baru dapat commission tinggi. Okey, tapi bila you nak menjual barang yang mahal, adakah sesuai dengan you punya target, you punya follower you tu, adakah kena dengan you punya target market you tu, dengan harga yang macam tu? Bila tak kena, okey, sebab itulah tak dapat nak menjual, and then tak jadilah kaya macam yang you nak tu. Lepas tu dah frust sorang-sorang. Okey, tu salah, pemikiran yang salah. Bila bisnes bukannya kita nak cepat kaya. Okey, kita boleh kaya, tapi itu bukan matlamat utama kita. Tetapkan kita punya pemikiran yang betul-betul. Memanglah kita macam minda kita ni kita terapkan, okey, aku akan berniaga ni, aku nak jadi jutawan. Tapi
bukannya nak cepat kaya. Kita bukan MLM ke apa yang cepat kaya, macam skim cepat kaya ke apa kan? Bukan. Okay, so kenapa nak macam nak expect berniaga ni cepat kaya kan? Tak. Okay, slow-slow. Dia perjalanan kita dalam perniagaan ni is a process. Okay, kena slow-slow, kena sabar. Okay, tak boleh lah macam nak terus je kan, macam hari ni mula, besok kau dah nak kaya dah. Tak boleh lah macam tu. So itu nanti akan membunuh you punya semangat you. Okay, betulkan balik mindset you, betulkan balik niat, perbaiki balik semula niat. Kenapa you nak berbisnes? Okay, bukan nak kaya. Okay, bukan nak kaya. Mungkin boleh perbetulkan niat dengan, okay, aku nak bisnes ni. Okay, bila aku dah dapat capai aku punya target, aku nak dapat tim yang lain, lebih ramai lagi tim. Bukan untuk kita nak kaya, tapi sebab kita nak bantu lagi ramai orang. Contoh macam tu. Betulkan niat kita. Okay, bukan duit semata-mata. Okay, macam hari tu pun saya dah pernah pesan dah kan, berbisnes memanglah sebab kita nak kejar keuntungan kan. Mana ada orang bisnes nak rugi? Ya Allah, kan? Tak ada. Tak ada orang bisnes nak rugi. Tapi kena perbetulkan niat. Okay, bukanlah berbisnes ni semata-mata kerana harta dunia sahaja. Bukan kerana uang semata-mata. Okay, bisnes bukan sekadar uang. So kena perbaiki niat, perbaiki balik mindset. Okay, itu adalah mitos yang ketiga. Okay, bisnes, bila bisnes ni nak cepat kaya, itu adalah mitos. Salah. Okay, salah. Alright, so okay ke? Faham ke? Sekejap bunyi ni kejap. Okay, ada bunyi telefon. Alright, okay. Dapat ke? Yang ketiga. So far kita dah berbincang tentang 3 mitos. Alright. So korang boleh catat, okay, supaya nanti habis je daripada live ni, Azim nak semua berapa mata ni, berapa puluh mata, 40 mata semua ni, pergi komen dekat komen pula dah, post korang punya learning point dekat Facebook Fifa Rasul Family. Boleh tak? Okay, Azim nak semua. Azim nak nampak semua orang ni, semua orang yang ada kat sini ni post learning point dekat Fifa Rasul Family punya Facebook. Okay, after live lah. Janganlah keluar dulu kan, belum habis point lagi. After live. Okay, okay, good. Okay, so kita sambung yang keempat. Mitos yang keempat. Apa dia? Apa agaknya mitos yang keempat? Okay, mitos yang keempat adalah bisnes ini merupakan kerjaya sampingan. Okay, secara jujurnya berapa ramai yang berada di sini yang menganggap bisnes ini adalah kerjaya sampingan? Okay, dan berapa ramai pula yang berada di sini yang menjadikan bisnes FR ini sebagai dia punya pendapatan yang utama? Ada ke? Ada. Okay, terutamanya yang berada di level partner lah. Okay, menjadikan bisnes FR ni dia punya income yang tetap. Mustahil tak menjadi seorang dropship tapi boleh menjadikan kita daripada FR ni income tetap? Tak mustahil. Okay, sebab dah terbukti ada. Mungkin boleh munculkan diri di bawah di komen, siapa yang menjadikan FR punya income ni income sampingan. Siapa yang menjadikan FR ni dia punya kerjaya tetap? Drop kat bawah. So nanti korang boleh nampak. Okay, tak mustahil. Okay, so mitos bahawa bisnes ni adalah kerjaya sampingan, okay, itu adalah perkara yang salah. Okay, kesilapannya bermula apabila kita ni nak berbisnes kerana kita suka ataupun sebab kita minat berniaga. Siapa yang dekat sini? Ramai sebenarnya. Bila Aziz tanya nak bisnes sebab apa, hari tu mula bisnes ni sebab apa? Sebab minat. Dia cakap sebab minat. Memang minat lah bisnes. Dia cakap macam tu. Ataupun taklah hari tu PKP, apa, tak ada kerja sangat kan, duduk rumah, tak ada benda nak buat, jadilah dropship. Suka-suka. Kan, suka-suka. Ada yang jawab macam tu. Okay, itu adalah pemikiran yang salah. Okay, yang salah. Kesilapannya apabila kita memikirkan bahawa kita nak berbisnes sebab suka-suka ataupun sebab minat. Minat saja tak cukup. Minat saja tak cukup untuk jadikan kita berjaya dalam bisnes. Okay, kalau you nak berjaya dalam bisnes, minat sahaja tak cukup. Habis nak kena tambah apa? Kan, minat sahaja tak cukup. Kita kena ada rasa macam, oh, aku kena betul-betul bisnes sebab sekarang ni ekonomi dah
dah teruk. Ekonomi dah tak macam dulu. Aku dah tak cukup dah kalau gaji yang macam gini je dah tak cukup. Aku kena ada kena buat sesuatu yang ekstra lagi. So jadikan bisnes ni, aku kena juga buat bisnes ni untuk dapat tampung lagi kehidupan. Contoh macam tu. Kita dah kena tengok bisnes ni dalam sudut yang berbeza. Okey, dah tak boleh anggap macam bisnes ni satu benda macam, bila kita kata minat ni minat ni apa benda? Minat ni kita selalu kaitkan dengan hobi. Kita buat hobi benda yang kita minat. Bila kata hobi, kita akan buat bila ada masa lapang. Nampak tak? Mindset kita tu akan membawa kepada action kita. Bila kita kata kita minat bisnes, kita bisnes sebab minat. So ibaratnya macam hobi saja. Okey? Macam you buat bila kata hobi, you suka buat benda tu, hobi. So you akan buat bila you rasa you ada masa. Bila you tak ada masa, you takkan buat. Betul tak? Betul ke tidak? Berapa ramai yang setuju dengan perkataan tu? Sebab itulah bila kata you start busy je, you start busy dengan apa benda yang you punya kerja, you terus cakap tak ada masa lah untuk buat ni. Tak ada masa dah sebab terikat dengan kerja hakiki. Berapa ramai yang cakap macam tu? Tak ada masa dah nak buat bisnes sebab terikat dengan kerja hakiki. Ramai yang jawab macam tu. Itu sebab dia punya mindset dia bahawa bisnes ni adalah benda yang kedua, benda yang sampingan. Itu yang membuatkan kita buat bisnes jika ada masa lapang sahaja. Sebenarnya itu adalah mentaliti yang salah. Okey, mentaliti yang salah. Memanglah kita ada kerja yang hakiki, kerjalah. Okey, alhamdulillah, syukur. Okey, ada kerja yang hakiki dan you tambah lagi dengan bisnes. Bukannya tak ada orang dalam yang dah berjaya ni dia ada dua kerja. Dia memang kerja hakiki pun ada, bisnes pun ada. Ada. Okey, bukan tak ada contoh. Ada. Okey. Tapi bila you ada kerja yang hakiki, maksudnya you ada kerja tetap you, dan you nak bisnes. Ni ada beberapa tips lah kan. Bila you ada kerja yang tetap and then you nak bisnes. So ada beberapa tips lah untuk korang yang bekerja ni lah. Yang pertama, tips dia, catat dulu. Yang pertama, jika korang ada kerja yang hakiki tapi nak berbisnes, yang pertama mesti cari produk yang sesuai, bisnes yang sesuai. Bisnes yang sesuai maksudnya tak adalah memerlukan you 24 jam pun fokus pada bisnes. Contoh macam FR ni sesuai sangat dah. Okey, FR ni sesuai sangat dah. Yang mana kita punya kelas-kelas bisnes kita malam. Okey, after you punya working hours. And then semuanya kita dah bagi. Modul kita dah ajar. Kita dah bagi dalam bentuk video. Anytime malam yang you dah tak habis kerja tu, bila dah habis kerja malam, curi masa untuk tengok modul, belajar modul, macam mana nak buat, macam mana nak buat sale, macam mana nak dapatkan magic number you, nak dapatkan target you 500 sebulan. Semua kita dah ajar. Okay, lepas tu korang tak perlu pula pegang stok. Just key in je order. Okay, bayar dekat dalam tu, HQ yang uruskan semua. So takkan mengganggu masa you pun. Nampak tak? So bila menjadi dropship FR ni, maksudnya salah satu bisnes yang sesuai lah untuk orang yang even dia bekerja pun. Okay, so apa tanggungjawab kita? Just post sahaja. Okay, tarik perhatian customer kita untuk beli dengan kita. Itu saja. Itu saja. Dan yang lain semua kita uruskan. Nampak tak? Itu adalah bisnes yang sesuai. Okay, cari bisnes yang sesuai, yang tak perlukan 24 jam pun untuk you nak fokus pada bisnes tu kan. So ini okey lah, dropship okey. So macam you just habis waktu kerja ataupun bila waktu rehat tu, just ambil masa sikit. Macam tu. Ini membawa ke point yang kedua. Bila you bekerja, ada kerja tetap tapi nak berbisnes, yang kedua kena pandai curi masa. Okay, kena pandai curi masa. You sebenarnya dah boleh imagine, bila you dah ada kerja and then you nak bisnes, you memang perlukan satu pengorbanan yang lebih daripada orang lain. Okay, you kena pandai curi masa lah. Okay, curi masa. Bila waktu rehat tu, dalam sejam tu, curilah masa untuk korang post. Okay, ataupun bila waktu malam tu, post. Okay, macam tu. Curi masa yang ada waktu-waktu rehat tu, korbankan masa sikit untuk bisnes you. Macam tu. Okay, kena pandai curi masa. Tapi janganlah pula ambil masa yang you bekerja hakiki tu untuk berbisnes kan. Tak berkat lah pula kan. Tak berkat. So bila waktu yang rehat tu, bila ada masa yang rehat tu, selit-selit. Okay, selit-selit untuk bisnes. You buat timetable you daripada pukul 8 pagi start kerja tu sampai pukul you tidur pukul 12 malam. You buat timetable you. Mana ada ruang tu, you slash macam tu, buat post, slash post, slash post, slash untuk bisnes. Selit-selit masa, kena berkorban sikit lah. Okay, berkorban masa sikit. Okay, okay ke? Itu yang kedua, tips yang kedua lah. Tips yang ketiga, bila you ada kerja yang tetap dan you nak berbisnes,
you kena pandai manage you punya financial. Pandai manage financial you. Okay, walaupun jadi dropship ni, okay, tapi kita kena ada juga orang kata duit untuk kita. Yelah kan, okay, kalau sekarang ni kita guna yang zero cost marketing, okay lah, tak guna duit. Nanti bila kita nak upgrade, takkanlah kita nak guna cara yang sama je kan, zero cost je. Tapi kalau dah nak guna zero cost, sekarang pun okay. Contoh macam sekarang ni ramai dah berjinak-jinak dengan live apa semua kan, itu pun zero cost dan bagus, impact ni pun bagus. So boleh try yang tu. Tapi dalam masa yang sama, kena juga pandai manage duit you. Duit untung apa semua tu simpan. Okay, asingkan supaya nanti next bila you nak upgrade you punya senjata, nak buat ads ataupun nak bayar review, you ada duit. Okay, bukanlah sampai nak kena guna duit yang you punya kerja hakiki pula. Okay, kalau nak guna sikit tak apalah kan, tu untuk you punya modal ke apa semua. Tapi kena pandai manage duit. Okay, supaya taklah masuk duit keluar, masuk duit habis, macam tu. Pandai manage. Okay, tu yang ketiga. Yang keempat, bila kita ada kerja lain, kerja hakiki kita. Oh, anak orang nangis. Dengar ke anak orang nangis tu? Okay, tak apa, abaikan. Okay, so bila kita dah ada kerja lain, then kita nak bisnes, kita kena letak target kita lah. Contohnya, dengan adanya duit bisnes ni, nanti aku nak pergi melancong kat mana-mana, contoh kan. Tapi sekarang PKP, virus tak boleh melancong. Pergilah buat benda lain. Contohnya, you nak berniaga ni, nanti duit ni nak buat beli apa untuk anak-anak, contoh kan. Nak beli apa untuk suami, nak beli apa untuk mak ayah, contoh macam tu. Ataupun asyik beli ke orang lain je kan. Kumpul duit untuk self reward diri kita, contoh macam tu. So kita nak beli apa, kosmetik ke apa benda, makeup ke, nak beli handbag mahal ke, nak beli skincare ke apa benda ke, kumpul daripada situ, letak target. Okay. Yang kelima adalah kena kuat fizikal dan mental. Ini tadi macam kita cakap tadi, bila you bekerja, ada kerja hakiki, then you nak jadi business juga, nak ada dua kerja lah orang kata kan. Memang kena kuat fizikal dan juga mental, sebab memang akan penat. Okay, penat tu pasti. Sebab tu kita kena kuat fizikal dan mental. Bunyi orang. Okay, tak apa, abaikan. Okay, kuat fizikal dan mental. Alright, so kenapa kena kuat fizikal dan mental? Macam tadi tu lah, waktu rehat kita tu, kita kena korbankan sikit untuk bisnes apa semua kan. So macam kita akan jadi lebih penat sikit lah. Tapi itulah yang kita kena buat kalau kita betul-betul nak berjaya dalam bisnes. Okay, tak ada orang kata jalan singkat lah. Tak ada jalan singkat. Okay, suara pun nak hilang dah. Okay, dapat tak poin nombor 4 tadi? Bisnes adalah kerjaya sampingan. Itu adalah mitos. Okay, mitos. Bisnes bukan sekadar minat. Minat saja tak cukup. Okay, minat saja tak cukup. Kena ubah mindset kita. Alright, dapat tak poin yang ke-4? Alright, so Azri teruskan poin yang kelima. Okay, boleh lagi tak? Okay, Azri teruskan poin yang kelima. Okay, alright, yang kelima, mitos yang kelima. Mitos yang kelima adalah jika nak berjaya perlu tumpaskan pesaing. Itu adalah mitos. Okay, mitos yang kelima adalah jika nak berjaya kena tumpaskan pesaing. Macam-macam dugaan. Okay, bila nak berjaya kena tumpaskan pesaing. Itu adalah pemikiran yang salah lah. Okay, nama pun mitos kan. Itu adalah pemikiran yang salah. Kita kena bersaing secara sihat. Okay, bersaing secara sihat. Memanglah dalam industri apa-apa pun, okay, memang akan banyak benda yang function dia sama. Okay, cuma berbeza je nama. Kan, even you punya instant noodle pun banyak sangat instant noodle kan. So macam semualah ubat gigi tu, benda function sama je kan. You nak gosok kat gigi tu, tapi banyaklah sangat brand kan. Semua benda satu je dia punya fungsi dia, tapi banyak brand. Sama juga macam seluar kita ni, nak pakai kat satu kaki ni je lah. Okay, tapi banyak brand. So itu adalah persaingan yang sihat. Macam mana kita nak bersaing dengan brand-brand lain, ataupun bersaing dengan rakan-rakan ejen yang lain, rakan-rakan dropship yang lain. So itu adalah persaingan yang sihat. Nak berjaya bukan bermaksud kita kena menumpaskan orang lain, tidak. Okay, bersama-sama lah, bersama-sama. Okay, tak boleh macam kita nak kena bunuh dia barulah kita boleh berjaya. Tak pun. Okay, rezeki orang tu lain-lain. Okay, rezeki orang tu masing-masing. Okay, even you menjual sebelah-sebelah pun, Allah dah letakkan rezeki untuk masing-masing. Okay, you kena pandai tonjolkan kelebihan you.
Okay, apa yang orang dapat beli dengan you instead of beli dengan dia. Itu yang akan membezakan orang tu nak beli ke tidak dengan you. Alright. Okay. So kalau tak macam sekarang ni, kita dekat HQ ni ada dalam 5,000 lebih dropship. Kan, setiap seorang tu ada rezeki dia masing-masing. Cuma kita nak ataupun tak nak, kita buat ataupun tak buat, itu sahaja yang membezakan dia. Okay, rezeki tu masing-masing ada. InsyaAllah akan ada rezeki. Jangan risau, tak perlu sampai nak berdengki-dengki, sampai nak menumpaskan orang lain, nak menjatuhkan orang lain ke apa, tak perlu. Okay, tak perlu. Berniaga secara sihat, bersaing secara sihat. Alright. Okay, itu poin yang kelima. Kita cepat sikit lah sebab dah lama dah kan kita bercakap ni. Okay, dah ke? Okay, faham tak poin yang kelima? Nak berniaga perlu tumpaskan pesaing, itu adalah mitos yang salah. Okay, salah lah. Benda yang salah. Okay, mitos. Okay, dapat tak? Bila dah dapat yang kelima, maksudnya kita dah sampai ke poin yang terakhir, iaitu poin yang keenam. Mitos yang keenam, apa dia? Mitos yang keenam adalah bisnes sendiri. Maksudnya kita lah bos kepada bisnes kita, so ikut suka hati kita lah. Macam tu. Tu mitos dia. Okay, bisnes sendiri, so kita adalah bos kepada diri kita sendiri, so ikut suka hati kita. Okay, ikut suka hati kita. Itu adalah pemikiran yang salah. Okay, salah. Biasanya orang ni, biasanya lah orang adalah, bukanlah biasanya, ada orang yang dia nak berbisnes sebab dia cakap, aku dah tak nak dah kerja bawah orang. Okay, aku dah tak nak kerja bawah orang, aku nak jadi bos sendirilah. Nak jadi bos sendiri kan. Sebab tu dia bisnes, supaya dia boleh manage sendiri. Okay, dia tak nak kerja office dah, macam kena pergi office apa semua. Tapi tanpa dia sedar, sebenarnya orang yang berbisnes ni, orang yang berjaya dalam bisnes ni sebenarnya bekerja 7 hari seminggu. Kan orang kita, orang cuti Sabtu dengan Ahad, ataupun yang dekat negeri lain Jumaat Sabtu cuti. Tapi kalau kita yang bisnes ni cuti juga hari yang sama, mana maunya orang tu nak beli waktu tu kan. So kita, bila kata kita terlibat dengan bisnes ni, kita bekerja 7 hari seminggu. Kadang-kadang kita bekerja 10 hingga 15 jam sehari. Lebih pula lagi daripada kita compare kita kerja yang kerja kat office semua tu kan. So macam bila kita fikirkan, bila kita bisnes ni sebab kita nak suka-suka hati kita, itu adalah pemikiran yang salah lah. So kita takkan dapat berjaya sama macam orang lain yang berjaya. Okay, orang yang berjaya tu, dia kerja 7 hari seminggu, 10 ke 15 hari lebih pula lagi jam sehari. Sebab itulah dia boleh berjaya. Okay, so bila kita kata bisnes sendiri, kita adalah bos kepada diri kita sendiri. Disiplin kena penting. Kita, walaupun kita ni orang kata kita adalah bos kepada kita punya nama company kita sendiri, okay, tapi disiplin kena ada. Kita kena punctual, kita kena disiplin, kita kena tahu, kita kena susun jadual kita juga. Okay, bukannya kata bila bisnes aku sendiri, suka hati aku lah kan, aku suka hati lah aku nak buat bila pun, macam tu. No, okay, itu adalah pemikiran yang salah. Even bisnes kita sendiri pun, itulah yang lagi penting. Sebab bila kita terlibat dengan diri kita sendiri saja, so kita kena lagi orang kata strict dengan diri kita. Kita kena disiplin. Bisnes ni berkaitan dengan disiplin dan juga attitude. Okay, attitude you kena yang paling penting. Kena jaga, kena disiplin. Pagi-pagi dah start kedai, dah kena buka kedai, supaya orang nampak yang kita ni menjual. Lebih-lebih lagi yang mana yang dah jadi leader, bawah you pula dah ada orang kata pekerja lah, dah ada team. Lagilah. Okay, you jangan buat macam bossy kat situ, macam you korang semua kerja, okay. Kemudian baru you datang pukul 12 baru you tanya dia orang dah okay tak buat kerja. Ataupun lagi dahsyat lagi, dah malam baru tanya, apa pasal tak buat ni? Macam tu, malam pula baru nak tanya. Pagi-pagi lagi dah sama-sama dengan diorang, kejut diorang macam mana, tanya tim okey ke tidak, hari ni plan kita apa yang kita nak buat hari ni, target kita macam mana. So kita nak kena approach orang berapa, kita nak kena post berapa. You sebagai boss, you yang kena terangkan dekat diorang macam tu lah. Okay, you kena bertindak dulu, dan baru tim you terinspirasi. Tapi tim pun sama, kita tak perlu orang motivasikan kita termotivasi baru kita nak rasa bergerak. Tak perlu. Okay, you bergerak dulu, you buat dulu, then you akan termotivasi. Jangan asyik nak tunggu booster, bila kata leader tak bagi booster ke apa, dah lemau. No, okay. Semua orang kena main peranan masing-masing. Okay, yang leader pun kena bagi booster dekat diorang, bagi diorang penerangan apa nak buat hari ni, kena tanya diorang. Okay, tapi yang team pun sama juga, kena bantu juga leader. Okay, tak perlu macam nak tunggu booster. Team leader tak cakap apa-apa lagi hari ni, so you nak lemau. Tak, okay.
You buat dulu, then baru you akan termotivasi. Berbincang dah bersama-sama tim tu semua. Okay, hari ni kita nak buat apa semua. Kan semua satu tim. Okay, berbincang sama-sama. Semua orang kena main peranan masing-masing. Alright? Okay dah, settle. Habis. Itu adalah 6 mitos. 6 mitos yang kita selalu dengar lah tentang bisnes. Tapi sebenarnya semua itu adalah pemikiran yang salah. Okay, benda yang salah dan kita kena perbetulkan semula. Alright, so macam mana? Faham tak 6 mitos tersebut? Azzi harap jelaslah penerangannya. Okay, supaya apa? Sekejap lagi Azzi nak semua orang duduk post learning point ni. Azzi nak tengok siapa yang betul-betul faham pada malam ni. Yang list nama tadi dah ramai dah. Okay, Azzi nak siapa yang bagi nama tadi kat bawah ni, semua duk pergi post dekat FB FR Family. Kejap lagi, okay. FB ni lah, post apa yang korang dapat learning point pada malam ini. Okay, tak apa. Tak ada orang pun akan judge you tulis betul ke tidak. Azzi cuma nak tahu korang faham ke tidak. Itu saja. Okay. Alright, so kalau semuanya dah faham, dah jelas, okay, Azzi rasa sampai di sini saja. Kita punya Friday Talk pada malam ini. Okay, Azzi harap perkongsian pada malam ini sedikit sebanyak memberikan manfaat dan juga membuka mata. Okay, korang semua. Minta maaf kalau ada tersilap kata, tersilap bicara. Okay, semoga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan, insyaAllah. Okay, di hari dan waktu yang sama. Macam dalam rancangan TV kan. Okay, so sekejap je lagi macam biasalah. Jangan lupa scan dulu QR code korang. Alright, sebab ada point yang kita akan ambil daripada situ nanti, daripada QR code tu. Okay, dan jangan lupa juga share learning point masing-masing. Alright, itu saja untuk malam ini. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan Azzi pada malam ni. Azzi sangat hargai kesetiaan korang. Semoga semua yang berada di sini pada malam ini dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah. Okey, diberi kekuatan fizikal dan mental. Alright, okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.